Jadi kita biasa faham dia dari segi fiqh. Yang tadi pun menyentuh fiqh juga dan usul fiqh sikit lah. Tapi jadi saya sengaja bila Allah buka jalan perkenalkan Al-Fiqhul Akbar ini. Maknanya satu lagi peninggalan dia yang perlu kita ambil kira, iaitu tentang akidah. Dan akidah ini dipanggil oleh Imam Syafi'i Al-Fiqhul Akbar, fiqh agung, fiqh besar. Jadi fiqh yang kitab Al-Um tu yang ada terjemah Indonesia itu, kalau kita guna istilah yang boleh dibandingkan ni, Al-Fiqhul Asghar, fiqh kecil, sebab dia menyentuh ranting-ranting amalan kita dalam agama. Bagaimana bersuci, semayang, puasa, zakat, haji, akikah, jual beli, lepas munakahah dan bidang-bidang lain. Jadi itu yang saya rasa boleh kita ingat balik. Kemudian dalam buku akidah dia beri ta'rif ilmu mula sekali. Pasal Allah Ta'ala perintahkan kita ilmu dalam ayat fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahui olehmu bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Ini perintahnya ketahui olehmu, maknanya mesti kamu mengambil bahagian dalam ilmu. Jadi ilmu itu apa benda? Ilmu itu ialah dia ta'rif apa dia? Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi, mengetahui yang diketahui itu mengikut apa yang sebenarnya. Dia ta'rif ilmu. Mengapa tidak ditarikh ma'rifatul syai', mengetahui sesuatu? Pasal apa dia bitarikh ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi, mengetahui tentang perkara yang dimaklumi itu mengikut apa yang sebenar. Dia tidak mentarikkan ma'rifatul syai', sesuatu, mengetahui sesuatu mengikut apa yang sebenar, tapi mengetahui yang diketahui itu. Walaupun dia tak jawab, tapi dijawab kemudian oleh Al-Baqilani. Dia kata, dia ta'rif hampir sama dengan Imam Syafi'i, ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi, mengetahui yang dimaklumi kerana yang la syai', yang bukan sesuatu, itu pun diketahui. Jadi kalau ditarikh itu hanya ma'rifatul syai', mana la syai', yang tidak sesuatu tak diketahui. Walau dari segi bahasa, kita tahu benda yang tidak sesuatu pun kita tahu. Benda yang tidak sesuatu kita tahu yang ada. Yang tidak sesuatu yang tak ada pun kita tahu. Benda itu tak ada kita tahu. Jadi itu dia ubah ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaihi, mengenal sesuatu yang diketahui, mengetahui apa yang dimaklumi mengikut apa yang sebenarnya. Artinya dalam ilmu kita kena tahu benda yang sebenar, yang tidak sebenar. Perintah tu mengetahui sesuatu, mengetahui yang dimaklumi mengikut yang sebenar, itu perintah. Maknanya bila diketahui perintah ilmu, maknanya zan tak boleh, taklid tak boleh dalam akidah, sangka tak boleh, waham dan lemah tak boleh, kejahilan memang tak boleh. Yakin ilmu. Jadi dia bagi ta'rif, dan ta'rif ini sampai kemudian dipakai Baqilani pun pakai ta'rif ini dalam kitab At-Tamhid. Kemudian dia bagi juga ta'rif berat, sangka yang berat. Sangka yang berat.
Kemudian dia bagi juga tarikh taklid. Jadi dia tak bagi dia syak kepada, dia tak bagi lah syak, waham dia tak bagi, tapi dia memadai. Kemudian dia bagi ilmu. Dan ilmu yang kita hendak tu, satu ilmu yang daruri, satu lagi ilmu yang muktasab. Ilmu daruri itu yang kita tidak perlu berusaha, yang datang tu bila kita hidup, kita tahu dengan tidak usaha. Misal ilmu kita bertemu dengan itu panas matahari, bertemu dengan sejuk air, itu daruri. Bertemu dengan tempat ni jauh, ini tebal nipis, jadi benda tu daruri. Ada semua dalam tu. Kita hanya nak tengok secara mustahaknya. Dan ini semua asas bagi mengetahui ilmu. Kemudian muktasab. Ilmu muktasab, ilmu yang diusahakan, yang kita dapat melalui usaha. Kena fikir, kena tilik dengan akal. Nah, itu dia. Dan tilik dengan akal pada dia mementingkan tilik dengan akal. Sebab itu, sebagaimana yang kita baca dalam Hafizul Akhbar tu, kewajipan tilik dengan akal dengan teratur yang membawa kepada natijah yang betul. Dia kata itu sebahagian daripada maksud ayat anittabi' millata Ibrahim, hendaklah kamu ikut milah Ibrahim, atau mengikut ayat yang satu lagi dalam bentuk khabariyah, wattaba'a millata Ibrahim, dia mengikut agama Ibrahim. Itu. Jadi kita ni kena ikut agama Nabi Ibrahim, sebab Islam ni datang sebagai membaharui agama Ibrahim, agama Hanif. Sebab itu kita baca dalam semayang, betul semayang. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ikuti dan inna salati wa nusuki wa mahya, maka aku hadapkan wajah qalbuku kepada Dia, Tuhan yang menjadikan langit bumi, dalam agama Hanif, yang asal agama tauhid, terelak daripada kesyirikan, tertumpu kepada tauhid, tunduk kepada Allah dalam agama Islam, dan aku bukan daripada orang syirik. Kemudian sesungguhnya sembahyangku, pengorbananku, hidupku, matiku adalah bagi Allah, Tuhan yang mentadbir segala alam. Itu isyarat sebagaimana yang saya sebut sebelum ni, ialah Mi'raj Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, yang berjalan pada 4 tahap, diuraikan oleh Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. 1 tahap cerah cahaya bintang. Dia ingat rapat dengan Allah dah, itu dia angkat lagi tahap cerah cahaya bulan, diangkat lagi tahap cerah cahaya matahari, itu paling dekat. Kemudian dekat lagi sampai tak boleh disebut nisbah apa-apa dah. Bila diangkat kepada tu, wajah tu wajah lilladzi, itu dia Mi'raj dia tu. Dan Mi'raj dia tu kita baca dah semayang, sama juga yang kita baca dah semayang Mi'raj Nabi kita. Jadi kita mula semayang dengan baca Mi'raj Nabi Ibrahim, wajah tu wajah lilladzi fatara semua. Akhir semayang dengan Mi'raj Nabi Muhammad. Di mana? Dalam tahiyat tu lah, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Itu dia. Jadi mula dengan Mi'raj Nabi Ibrahim, akhir Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa tahiyat lagi sebut lagi selawat Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala. Dan Quran pun suruh kita ambil makam Ibrahim sebagai tempat sembahyang.
wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ambillah makam Ibrahim bagi tempat semayang. Ada dua makna itu. Satu, bila pergi haji atau umrah, semayang di makam Ibrahim. Tapi satu lagi, cobalah semayang dengan mendapat apa yang dia dapat. Itu buka lah tuan-tuan. Senang baca, tapi nak fikir tu ya Allah. Ambillah kedudukan Ibrahim sebagai tempat semayang. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Semayang kalau sekurang-kurang macam yang saya ulang di masjid tadi, kena faham yang kita baca, kena hati-hati bila kita baca, kena rasa takut pada Allah, kena rasa hebat dengan keagungan dia, kena rasa harap pada dia, kena rasa malu. Ya, dan taklid dalam soal akidah tak boleh. Taklid maknanya mengikut pendapat seorang alim dengan tidak mengetahui dalilnya. Itu tadi. Jadi dalam fiqh kita kena, dalam usuluddin kita kena ada ilmu. Sekurang-kurang sifat Tuhan tu kita tahu apa dia, kita yakin, kita faham. Anak kuncinya sifat yang disebut dalam kitab tauhid. Sama ada 20 atau 13. Yang lebih dari itu silakan. Bukan makna terbatas pada 20 itu atau 13 itu, tapi itu hanya kunci buat permulaan mengenal, untuk mengesahkan akidah kita. Jadi kalau mula ilmu akidah dengan main rububiyah uluhiyah, tak peduli pada sifat tu, nanti tak faham. Kemudian duduk sibuk mengkafirkan orang. Lepas tu halal darah. Pasal bila tawassul halal darah, kafir. Halal harta. Ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kerja. Jadi lepas tu dia sebut tentang apa tu saya kata tadi, mana kewajipan berfikir yang membawa pada natijah yang betul dalam agama, dalam akidah pun ada fikir. Itu dia contoh Nabi Ibrahim, fikir, yakin. Kemudian hukum 5 itu kewajipan kita, dia peringatkan kita dalam kitab akidah dia tentang hukum 5. Hukum 5 tu wajib apa, yang sunat apa, yang haram apa, yang makruh apa, yang harus apa. Ini dihuraikan dalam kitab fiqh dia. Tapi di sini dia sebut di bawah perbincangan tentang hukum 5. Nah, dalam Al-Fiqhul Akbar dia sebut fiqh tu dalam menyebut hukum 5. Dalam detail dia sebut dalam Kitabul dia. Kemudian teruskan lagi kewajipan bermakrifat. Bermakrifat tu atau berilmu semula. Maknanya mengetahui yang diketahui mengikut keadaan yang sebenar. Jangan tahu tapi tidak yang sebenar. Kalau dalam agama tidak yang sebenar, Tuhan 3 dalam agama yang lain pada Islam. Tak betul lah, tahu tapi tak betul. Tak betul. Baik. Tentang maqam Ibrahim saya sebut tadi. Kemudian dia guna dalil tentang membuktikan sifat-sifat Allah melalui kedua-duanya sekali, sebagaimana yang biasa dalam ilmu tauhid al-sunnah, iaitu dalil nakal, dalil ayat Quran, dan juga dalil akal. Dan memang dalil akal mendapat tempat yang sewajarnya dalam wacana ahli sunnah wal jamaah. Misalnya Imam Ghazali pun bila bercakap tentang akal,
Dia rujuk kepada ayat dalam surah Al-Mulk, "Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalaulah kita dengar pengajaran daripada Quran dan Sunnah dan ilmu itu, dan kita menggunakan akal, kita tidak menjadi ahli neraka. Begitu juga mana akal yang berjalan dengan sejahtera, yang membawa kepada kesimpulan yang betul, menjamin daripada neraka. Manusia masuk neraka ni bila akal tak berjalan dengan sejahtera, berjalan tapi tidak betul dan tidak sejahtera. Seperti contoh, kalau dalam satu tamadun barat, kononnya berjalan akal, sekurang-kurang akal rasional, logik pun diguna, tapi bila berjalan tidak sejahtera, dia dipengaruhi oleh nafsu dan keinginan, timbullah perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sehingga kita boleh lihat bahawa tamadun ini mereka cipta kekufuran. Sampai sekarang mereka cipta kekufuran. Komunisme, kekufuran. Materialisme, kekufuran. Sekularisme yang ditaklukkan oleh Bradlaugh dan Holyoake dalam prinsip sekularisme, dan juga the British secularism, kekufuran. Positivism, Auguste Comte, kekufuran. Sebab mengetahui ilmu hanya melalui kaedah positivism, sains. Tak ada wahyu, tak ada nubuah. Kekufuran mencipta kekusutan dan kenisbian nilai, baik buruk tak menentu, benar salah tak tentu. Barat mencipta liberalisme yang menyanggai ajaran kita, sehingga setengah orang kita pun terperangkap dalam liberalisme, kebebasan dalam erti barat, sampai tak dipandukan pahaman tentang liberalisme itu mengikut panduan ahli sunnah. Jadi dia bercakap tentang kebebasan, tapi dia tak faham setakat mana kebebasan itu dalam ahli sunnah. Jadi dia ikut barat. Bila barat kata demonstrasi ini bagus, dia buat demonstrasi, ya. Bila barat kata bangkang, dia bangkang. Dia tak cuba faham bahawa bangkang itu sejauh mana adanya dalam wacana ahli sunnah. Bangkang tu ada sebenarnya, tak ada bangkang tu. Yang ada hanya adil nasihat yang bersifat intelektual, yang ikhlas dan betul. Bangkang tak ada. Sebab kita nak sampaikan sesuatu bukan nama bangkang. Tapi bila liberalisme barat, sejarahnya macam tu, dan kalau kita tidak sempat mencerna dengan baik liberalisme tu dalam konteks panduan kita, dia pakai ikut saja. Dan kalau tak kena gayanya, orang pakai jubah pun ikut, orang serban pun ikut, dengan jubah-jubah sekali, tak dicerna. Mungkin juga orang yang tidak sempat mencerna ke dalam Islam, pemikiran Khawarij tak dicerna dengan baik, timbul budaya anti-establishment. Kononnya atas nama Islam suruh, disebutlah hadis tu, al-jihad afdalul jihad qaul haq inda maliki jairin. Walah, kata yang hak itu bukan semestinya bangkang, sebut kata, dan sebut dan kata itu yang disuruh melalui saluran, bukan ikut barat. Tapi bila dah tidak cermat, maka berlakulah keadaan yang tidak sepatut berlaku. Macam yang saya selalu ulanglah, zahar sekularisme tak diikut tarif yang sebenar daripada sekularisme, sampai timbul fitnah
dalam negara kita sendiri. Sampai orang UMNO dengan PASUN tak boleh baik. Sampai sekarang suka nak baik. Suka nak baik. Tak rujuk pada asal. Sampai sekarang bila kita beritahu pun tak dibuatnya. Tak dibuatnya. Dan ada yang masih lagi diulang. Benda tu tak betul. Pasal berfikir cara tak betul, mengambil maklumat tak betul, interaksi dia dengan ilmu tak betul. Jadi tujuan, sebab itulah besarnya tujuan Quran datang sebagaimana surah Yusuf menyebutnya, Alif Lam Mim Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turun kepada kamu Quran dalam bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal dengan betul, sejahtera, membawa kepada natijah yang betul dan selamat. Jadi sebab itu Imam Syafi'i tekan sangat sampai dia hurai bahawa makna berfikir yang betul ni termasuk dalam perintah wattabi' millata Ibrahim atau anittabi' millata Ibrahim, hendaklah kamu ikut agama Ibrahim. Kemudian dalam bercakap tentang sifat-sifat Tuhan, dia memberi perkenan kepada laisa kamitslihi syai'. Dia tekan tu, dia tidak ada sesuatu yang boleh banding dengan dia. Sebab itu dia tekan dia tidak jauhar, tidak hara. Dia tidak ada kecapan, tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa, tak ada apa. Itu anak kunci nak tersifat, nak bahas sifat Tuhan tu. Bukan seperti makhluk. Bukan. Dan walaupun dia tidak buat satu bagian khas, tapi kita dapat anak kunci. Bahawa bila sampai kepada perkataan yang membawa erti yang boleh mengelirukan, dia takwil. Wa banainaha bi'aidin, dan kami bina langit itu dengan tangan-tangan, plural riyad aid. Tapi dia kata aid biqawah, dengan kekuatan. Dia tahu dia bagi anak kunci. Maknanya Imam Syafi'i ini aliran dia dalam memahami ayat Quran ialah bila dibimbang erti yang zahir dari lafaz membawa kepada kesilapan memahami sifat Tuhan, dia takwil. Dan dia adalah pakar bahasa. Dia pakar bahasa. Jadi bi'aidin ay biqawah, kekuatan. Kita dapat nak kunci. Dan sebab itu apa ayat Ar-Rahman al-Arsh istawa, walaupun dia tidak hurai seperti Imam Ghazali, tapi dia tidak menyebut dia duduk atas arasy. Tapi yang pihak yang Mujassimah ni kata dia duduk atas arasy. Sampai ada sebut sendak Allah duduk tu, sampai ada bunyi apalagi bila Allah duduk tu. Subhanallah. Kemudian dia pergi pada sifat-sifat Allah yang dibincang oleh ulama ahli sunnah sebagai sifat 20. Hanya dia tak sebut aja sifat tu sifat 20. Sifat ilmu, ayat, dan kudrat, dan sama, dan basar, dan kalam. Kemudian hal keadaan dia tu berilmu, hal keadaan dia hidup, hal keadaan dia berkuasa, berkehendak, berkata-kata sampai akhir. Yang kita boleh lihat bahawa ilmu sifat 20 itu sudah dibincangkan oleh dia, walaupun dia tak sebut nama sifat yang pertama, sifat kedua, yang ketiga. Ada dari situ. Yalah, ada orang di Malaysia hanya kata sifat 20 ni direka zaman penjajah. Dia tak perasan. Imam Syafi'i pun dah ajar dah. Tapi Imam Syafi'i mana zaman penjajah. Subhanallah.
abad ke-3 Hijrah, mana abad ke-9 Masihi lah. Kita dijajah 1511. Waktu tu kita Imam Jamilah dia dah, kita Bakilan dia dah. Kemudian dia cakap tentang melihat Tuhan dalam syurga. Dan dia sebut hadis tentang melihat Tuhan dalam syurga ni sebagaimana kamu melihat bulan waktu penuh purnama. Itu misalnya pihak Syiah pula dalam Peshawar Nights kata, orang ahli sunnah ni dia ajar syirik. Dia kata Allah Ta'ala bulat putih bulan. Peshawar Nights, satu buku yang terkenal yang rekod dialog ahli sunnah dengan Syiah di India. Dia kata kalau ahli sunnah ajar antaranya lah Tuhan bulat apa bulan. Ini maksudnya ialah lihat bulan dengan terang sama seperti terangnya kamu melihat bulan waktu purnama. Bukannya Tuhan tu bulat macam bulan purnama. Itu dia pusing. Apa itu sifat Allah tentang kehendak yang pergi sekali dengan kuasa dia, kehendak kuasa dia. Dan dia bincang supaya kita faham sifat Allah dengan betul. Ialah dia jawab pertanyaan, bolehkah kita kata Allah Ta'ala menjadikan, menghendaki kufur, menghendaki maksiat. Jadi kita jawab dia, kita tak patut cakap macam tu. Kita sebut secara umum, segala apa yang Allah kehendaki jadi, yang Allah tidak kehendaki tidak jadi. Sama juga kita tak patut menyuruh Allah, wahai Tuhan yang menjadikan yang menjadikan babi, anjing, mengkarung, buaya. Tapi kita sebut ya Allah yang menjadikan alam. Buaya, mengkarung semua masuk dalam alam lah. Tapi kita jangan sebut yang tu, kita sebut umum untuk nak jaga cara kita berinteraksi dengan Allah dan kita mengenal sifat dia. Jadi sebut Allah jangan dengan benda-benda yang mewahamkan kekurangan. Itu dia. Jadi kalau Allah mencarut itu jauh adalah, atau Allah something. Sebab something tu dia tak ada perkataan makna positif. Something ni maknanya orang yang ditakuti oleh orang kerana jahatnya tu. Dan bila dia balas teruk kita, itu something. Nampak? Tapi Allah ni, mana kita takut kerana dia jahat. Sebab dia ajar kita dia Al-Barru, Al-Rahimu, Al-Wadudu, Al-Latif. Faham tu? Jadi cedera Allah Ta'ala. Demikian juga sifat mencarut. Sebab mencarut ni timbul daripada orang yang datang rasa geram terhadap hubungan seks atau alat kelamin. Jadi mana Allah Ta'ala ada rasa geram dalam erti macam tu? Sebab dia laisa kamitslihi syai'. Jadi orang yang menyebut Allah mencarut tu tak betul, tak boleh. Sekurang-kurang haram, kurang. Kita kena gaya, na'udzubillah, kena ucap. Sekurang-kurang haram. Sebab menisbahkan sifat, tak boleh kawal diri kan. Orang yang mencarut ni tak boleh kawal mulut dia kerana datang perasaan geram kepada hubungan seks tu kan. Dia guna perkataan tu. Jadi mana Allah geram dalam itu? Kalau dia kata, contoh yang dia sebut tu, tabat yada bilang, itu murka Rabbani namanya, divine wrath, bukan geram kerana seks.
murka raja lain. Tu murka lah tu. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba, binasalah tangan Abu Lahab dengan binasa sungguh. Jadi halus apa tu adab yang dia ajar kepada kita ni. Kemudian dia bincang tentang Allah menjadikan hamba dan apa yang dilakukan oleh hamba. Khaliqa kulli syai'. Allah menjadikan semua. Allah menjadikan hamba, Allah menjadikan perbuatan hamba. Tapi yang mengusahakan perbuatan tu hamba. Dan dia dihukum kerana usaha dia tu, kerana kasbah. Istilahnya kasbah. Laha ma kasabat walahum apa tu? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Pada mereka apa yang mereka usaha, kamu bagi apa yang kamu buat. Jadi yang menjadikan fi'il Allah, yang berusaha atas fi'il hamba. Jadi kita kata perbuatan itu dari segi khalqiyan Allah, dari segi kasbiyan hamba. Jadi hamba dihukum atas usaha. Usaha yang baik, baik. Usaha yang tak baik, tak baik. Semuanya berlaku dalam rangka takdir dan ketetapan Allah. Allah kehendaki jadi, jadi. Allah tak kehendaki, tak jadi. Kita kena tekan Allah. Dan Allah tidak melakukan kezaliman. Allah tidak, dan tak boleh nisbahkan kepada Allah kezaliman. Sebab kezaliman itu ialah melanggar hak pihak lain. Allah melanggar hak siapa? Sebab semua hak dia. Sebab itu ayat apa tu? La yus'alu wa hum yus'alu. Dia tak ditanya. Tak ditanya. Mereka ditanya. Sebab Allah. Dan Allah bukan zalim. Laisa bizallamin lil 'abid. Tak zalim atas hamba-Nya. Walaupun dia menghukum, bukan kerana zalim, itu kerana keadilannya, hikmahnya. Ya. Kemudian boleh jadi dari sini orang bertanya, macam mana Imam Syafi'i terlibat dalam apa namanya, dalam ilmu kalam. Kalau ada perkataan yang dirukirkan orang bahawa dia larang ilmu kalam. Jawab kita, ilmu kalam yang dilaksanakan oleh Imam Syafi'i adalah setakat yang memadai untuk menegakkan ahli sunnah dan menolak persoalan yang dituju ke atasnya daripada Mu'tazilah dan lain-lain. Dan dia memberi panduan dalam ilmu kalam yang dia lakukan itu. Sebab itu dia mengguna arad dan jisi dan jauhar dan lainnya. Kalau kita ambil pengajaran daripada kita, maknanya kalau zaman kita sekarang ada keperluan untuk memahami bagi orang yang mendapat pelajaran berilmu, dia paksa berdepan dengan mana-mana fikiran yang menyerang fikiran Islam, dia kena tahu. Kecuali dia orang awam. Jadi Imam Syafi'i, dia ambil tahu perkembangan tu zaman dia, habis zaman dia tu dia tahu, dia ambil betul dia. Dan selain daripada ilmu tentang fiqh, usul fiqh, ya, perubatan pun dia tahu, bahasa dia tahu, ilmu tentang sejarah dia tahu. Kemudian tentang mukjizat, tak ada masalah lah. Mukjizat Nabi,
kalau yang luar biasa tapi berlaku ikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Quran, mukjizat yang terbesar. Sampai sekarang tak ada yang boleh menjawab apa itu cabaran Quran. Kalau manusia boleh lahirkan apa itu ayat yang Quran, dia tak mampu sampai sekarang. Kemudian perbicaraan tentang Nabi yang maksum, yang tak berkesilapan. Kemudian bagaimana masalah Nabi yang ada terlupa kalau sembahyang ke, itu adalah dalam ahli sunnah masalah dia nak mendidik umat. Allah Ta'ala bagikan dia terlupa itu untuk mendidik umat, dan Imam Syafi'i sebut itu tariqah hasanah, itu perjalanan yang baik mendidik itu. Kalau ikut makam dia, Nabi ni, dia tak ada lupa. Ini sebab pada kesempurnaan dia tak lupa, tapi Allah jadikan lupa kerana kasihan belas kepada kita, mendidik kita melalui dia secara praktikal. Jadi kalau berlaku begini, apa dia apa itu yang patut kamu buat. Riwayat Dzul Yadain yang terlupa 2 rakaat zuhur tu. Okey. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang mempunyai kedudukan sebagai penghulu anak Adam. Anak Sayyid walad Adam wala fakhra, hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim. Itu dia betul. Sebab dia terunggul, dia pemimpin, dan naratif dalam Isra Mi'raj jelas menunjukkan kedudukan Nabi SAW sebagai penghulu umat. Bahkan seperti dikata oleh Al-Busiri, dia adalah ya akramal khalq, wahai makhluk yang paling mulia. Sehingga dalam Buddha dia kata, man aludhu bihi siwaka yauma hululil hadithil hamami, wahai penghulu, siapa yang hamba minta tolong mendapat syafaat pada hari bila bencana terkena atas semua makhluk. Wahabi seperti Muhammad Al-Wahab dengan Uthaymin kata kafir dan syirik. Suruh mati, dia cakap mati. Maksud dia minta syafaat. Sebab jelas dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, di akhirat pergi minta syafaat kepada Adam, dia kata aku tak boleh, aku ada kekurangan, kelemahan. Pergi Idris tak boleh, pergi kepada Ibrahim tak boleh, pada semua Nabi tak boleh, pergi kepada Musa tak boleh lagi, Isa tak boleh lagi, pergi kepada Muhammad, ya aku tak syafaat sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut oleh Busiri dalam syair dia. Dan selepas dia buat syair itu, bila habis, dia mimpi Nabi SAW datang, pegang kain silinder dia, letak atas muka. Dia bangun pagi, mata boleh tengok. Tapi orang fanatik Wahabi kata itu syaitan punya kerja, dan so kita syirik. Mungkin dia buat macam tu. Boleh syaitan buat nafsu syirik. Siapa dia pun ni cerita, seorang pada ulama Jawi kita, bila dia gali-gali kubur, rupanya mayat macam kemarin lagi. Dia cepat-cepat tutup balik, jangan ganggu dia dah. Dia tak ganggu lah. Kemudian hujung tu,
dua baris lagi tu burdah tadi dia kata, dan maksudnya, dan sebagian daripada ilmu engkau ialah ilmu qalam dan luh. Dia kata syirik dah. Bila Busiri kata ilmu Nabi ni juga termasuk sebahagian daripada ilmu dia tentang luh dan qalam. Dalam riwayat Bukhari Muslim, malam waktu Isra Mi'raj tu dia dengar kalam gerak atas roh, luh. Bukan mana dia tahu semua ilmu Allah Ta'ala, itu mustahil, dia makhluk. Tapi dikatakannya syirik. Saya sebut kemarin dalam taklimat. Kemudian dia sebut juga dalam perbincangan tentang kufur dan iman, bahawa dengan dosa besar orang tak jadi kafir. Itu dia. Hanya dia jadi fasik. Sebab itu dalam Quran diperintah pada orang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajib atas kamu hukum qisas. Mana kalau kamu salah membunuh, mana dikatakan lagi ya ayyuhalladzina amanu, dia tak kata ya ayyuhal kuffar. Ya ayyuhalladzina amanu lagi tu hukum qisas, takut berlaku bunuh. Dalam sebab itu dalam sunnah ijma' bahawa orang yang berdosa tak jadi kafir walau dosa besar pun dia jadi fasik, kecuali dia menjadi kafir kerana menghalalkan perkara yang haram secara ijma' yang boleh diketahui secara daruri. Waktu dia bincang tentang apa itu syafaat Nabi SAW, tak menjadi masalah lah. Banyak kali kalau nak sebut tentang apa itu mukjizat Nabi ni, ialah dia luar biasa, tapi dia berlaku dalam peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terkeluar daripada kehendak dan peraturan Allah. Macam misalnya yang saya beri di hari itulah ya, mula-mula ada padang, ada pasir saja, tak ada apa benda. Kemudian ada bunga lalang, pergi ke situ ditiup angin, hujan naik lalang, tumbuh lalang. Lalang yang kata inilah kita ni, ini apa dengan kita. Kalau mau angin bertiup, kita bergerak. Lepas tu kita ada bunga, lepas tu bagi katak sepasang, saya beri misal lah. Tu katak berhidup, bertelur, lepas tu berbunyi katak, jadi buah-buah. Lalang pun kata, apa ni bising-bising ni, kita tak boleh buat ni ya. Lepas tu lompat-lompat, lepas tu kita lompat tak boleh. Kemudian datang manusia dengan lori ya, ramai buat kawasan. Kata pak kata ni apa pula ni ya, rupanya ada lori ya, kita tak ada. Lepas tu puan ni dia buat rumah, kita tak boleh buat. Kemudian malaikat, malaikat ada gambar malaikat manusia punya. Oh, rupanya malaikat ni boleh masuk ikut batu, ikut dinding ya. Maksudnya semuanya berjalan dalam rangka peraturan ilahi yang menyeluruh. Tiap-tiap paras makhluk itu ada tabiat dan sebab musabab yang sesuai bagi kejadian dan kehidupannya. Yang manusia sebab musababnya berbeza daripada yang berjalan atas makhluk yang tidak bernyawa. Yang malaikat pula sebab musabab yang berjalan dalam alam malaikat berbeza daripada yang berlaku atas kita. Tapi malaikat boleh mengatasi alam tabi'i, sebagaimana badan kita dikuasai oleh iradah kita dan jiwa kita. Malaikat menguasai alam tabi'i, sebagaimana kita dengan kehendak kita, azam kita, fikiran kita menguasai badan kita. Nak suruh bergerak, aku ni bergerak. Jadi itu adalah aturan Allah Ta'ala.
Jadi sebab musabab pada paras yang lebih tinggi kadang-kadang mengenakan pengaruh atas alam yang lebih rendah. Berlaku luar biasa. Tapi benda itu mengikutkan Tuhan. Dan syurga dan neraka yang mengikut Isra Mi'raj sekarang terus ada sampai sekarang sudah siap. Dan syurga dan neraka, makhluk syurga itu kekal, neraka pun kekal. Allahumma ja'al min ahli jannah. Orang yang kafir kekal dan mati. Kemudian azab kubur, itu dalam ahli sunnah jelas. Imam Syafi'i pun sebut. Dan fitnah kubur, kena soal. Imam Syafi'i juga sebut tentang mizan, timbalan amal, dan juga sirat. Dan hadis-hadis tentang sirat saya letakkan di bawah pada muka 38 dalam footnote 115. Itu boleh tengok tu sirat. Maknanya tak perlu jadi masalah tentang sirat ni. Kalau ada orang bercakap itu tak menasabah apa pun, pada kita tak ada masalah. Baik itu pegangan ahli sunnah. Dan Imam Syafi'i sendiri berpegang kepada sirat dan dia ahli hadis. Tak kalau orang yang tak setuju itu lebih ahli hadis pada Imam Syafi'i, bukan? Tak menasabah kepada kita. Tentang orang nak mengaku macam-macam itu lain hal. Kemudian ijma' tentang bagaimana wajibnya kita tunduk kepada ijma', muka 39 ya, muka 94. Nah ini sekarang banyak menjadi masalah. Wahabi tak taat kepada ijma'. Mujtahid Kota Baru tu pun tak taat kepada ijma'. Walhal orang alim ni wajib dia tahu apa benda ijma', supaya dia tak langgar. Supaya dia tahu dia langgar. Dan ada seorang yang dulu PhD dalam Islamic Studies kata ijma' apa Arab, kata. Subhanallah. Janganlah. Kemudian umat ni tidak berhimpun atas perkara yang sesat. Kemudian kedudukan sahabat sebagai bintang-bintang dari segi keamanan. Kemudian soal imamah Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Uthman. Syiah tak mau, dia mau Ali terus. Yang keras sampai dia kata kafir semua orang. Saya tak terima. Dan dia ada doktrin dia kafir semua sahabat. Semua kafir. Kerana tak terima Sayyidina Ali jadi khalifah. Sampai sekarang Khomeini pun agak kafir. Ya Allah, Umar kafir, Bakar kafir. Subhanallah. Dan sahabat ni kita kena berhadap dan jangan kritik. Kalau ada apa-apa yang kita nak bincang, kita bincang dengan memberi gambaran yang positif tentang mereka. Perbezaan pendapat mereka kita anggap ijtihad. Saya rasa itulah saja yang biasanya saya nak mengumpulkan tentang kitab ini yang memang penting.